Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi orang yang tidak mahu percaya kepada Rabb mereka adalah azab Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, maka mereka akan mendengar suaranya yang amat mengerikan, sedang dalam keadaan menggelegak. Hampir-hampir saja ia melimpah-limpah kerana sangat marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya, sekumpulan para penjaganya akan bertanya kepada mereka, apakah belum pernah datang kepada kamu seorang pemberi peringatan? Sadaqallahul azim. La hawla wa la quwata illa billah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekalian para tetamu Allah, yang saya raikan, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa yang baru dan maupun yang lama, sekalian para muslimin muslimah, mukminin mukminah, para pencinta dan penuntut ilmu yang dekat maupun yang jauh, yang menyaksikan pertemuan pada pagi yang cukup memberi peluang kepada saya dan kita semua untuk meraih insya-Allah maghfirah. Allah maghfir lana, dan meraih rahmah Allah marhamna, serta meraih rezeki. Allah marzuqna, wahai Allah, dan rezekikan kami dari sisi kesempurnaan sifat bagi Allah yang mentadbir alam semesta ini. Muqaddimah ini kita mengambil beberapa ayat dalam suratul Mulk. Ayat yang keberapa wallahu alam sebelum ini, maka saya ambil ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8. Ayat sebelum ini yang mengkhabarkan tentang azab terhadap syaitan, dan surah ini membawa kita seterusnya kepada amaran Allah terhadap mereka yang tidak beriman, iaitu bagaimana azab api neraka. Sesungguhnya azab neraka itu tidak khusus kepada syaitan, tetapi juga merangkumi mereka yang kafir daripada golongan manusia dan jin. Walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Allah menekankan azab neraka yang bakal diterima mereka sebagai suatu azab yang dahsyat, dan neraka yang bakal dihuni adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Indahnya hidup ini, sekiranya saya dan kita semua pada pagi ini, hatta yang menyaksikan secara live maupun secara rakaman, untuk sungguh sekiranya kehidupan kita ini ujung jatuhnya
dimasukkan ke dalam syurga Allah. Dan amatlah malang dan sungguh merugikan sekiranya hidup sementara di dunia ini, walaupun cukup makan, cukup pakai, adanya kenderaan, kediaman, ada aset-aset yang tertentu, sehingga akan menikmati kepelbagaian nikmat Allah, tiba-tiba hujung jatuh dalam hidup ini, wal'iyazubillah, dimasukkan, apatah lagi dicampakkan dalam neraka Allah. Rugi sungguh. Ayat seumpama ayat yang ke-6 dalam surah Al-Mulk, surah Tabarak ini, walaupun dituju kepada golongan kafir, golongan yang engkar, namun demikian ibrah, pengajaran yang baik untuk kita mengambil secara jalan yang berhati-hati, supaya kita tidak terikut hatta tasyabuh, terpedaya dengan laluan ataupun yang telah dilalui, ataupun bagaimana orang-orang yang kafir, yang engkar. Hatta ayat ini mengingatkan pada golongan jin yang khianat, yang kafir. Elok juga saya sebut sekali-sekala, kerana apa? Kadang-kadang dalam halaqah ilmu, kehadiran bukan sekadar manusia tapi golongan jin. Ada seorang syekh masih hidup sekarang ni, Syekh Abdul Salam Bali. Dia ada kitab diterjemah dalam bahasa Melayu, iaitu Perisai Kebal. Dan ada beberapa siri kitab ni. Syekh Abdul Wahid Abdul Salam Bali ni masyhur alim, faqih, dan mempunyai experience yang begitu matang. Ketika dia menyampaikan risalah agama, kelihatan bahagian atas dekat lampu sana, lampu yang ada tu dia goyang kanan kiri, kanan kiri. Mengikut satu riwayah, Syekh ni mengkhabarkan, tak apalah, biarkan begitu. Rupanya ada hamba Allah yang beriman kepada Allah di kalangan makhluk halus, iaitu spesiesnya jin. Minal jinnati wan nas, di kalangan jin dan manusia ni ada yang beriman, ada yang engkar. Jadi ada yang hadir dalam halaqah ilmu ni. Kalau nampaklah sungguh ni, alhamdulillah, tak nampak je. Kalau nampak ni, ada yang bersama dengan entum ni, kalian semua ni ada. Pasal saya pernah buat research, kajian. Bila kita setelah selesai halaqah ilmu, tiba-tiba kita diagnosis, rupanya ada di kalangan yang hadir ni dalam halaqah ilmu ketika itu, halaqah ilmu muslimat, bila diagnosis, tiba-tiba ada dalam ramai-ramai belas-belas ataupun puluh orang itu, ada lebih kurang 30% didampingi oleh makhluk. Dia hadir. Pernah dilakukan secara pressure lah. Pressure ni hasil daripada kita membaca ayat-ayat tertentu, tiba-tiba timbul makhluk. Rupanya bila dikuasai oleh makhluk itu, dia tidak sedar seorang cikgu. Ingat para cikgu sekalian, seorang cikgu, cikgu di sini wallahualam, kena cek pula. Dia seorang cikgu, cuma cikgu nisa, perempuan. Bila berlaku soal jawab, saya saja tanya, ketika
kamu hadir di masjid, dia masa cikgu ni rajin pergi masjid, ada masalah dia berada dalam halaqah ilmu. Sengaja saya tanya, kemudian dia menyatakan, aku hadir. Aku memang hadir bersama dia. Cuma kamu buat apa? Aku dengar begitu je lah. Dengar-dengar gitu je. Dia peringatan buat orang yang sebahagiannya dengar separuh tidak. Separuh nak tolak, separuh nak campur. Dan memang dalam gelombang badan kita dah ada ion, positif negatif. Dia terdekas short term ni, maknanya insya-Allah bila kita telah terbiasa dengan halaqah ilmu, cas positif tu lebih membina. Bukan tidak bermakna cas negatif tu tak ada makna, tapi boleh balancing dengan baik. Baik. Ayat ke-6 dalam suratul Mulk ini nak menyatakan seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka Jahannam. Orang yang tidak mau beriman kepada Allah dipanggil kafir, bermaksud ingkar. Mereka ini dikaitkan dengan syaitan yang menempah jalan kemurkaan Allah. Keadaan mereka disamakan dengan syaitan, sebab syaitan yang berjaya memperdayakan mereka apabila seseorang itu memiliki kehidupan yang berteraskan syahwat dan nafsu, hawa nafsu semata-mata, maka dia sebenarnya telah memilih jalan syaitan. Maka di akhirat nanti dia akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam bersama syaitan yang diturutinya itu. Ini bahaya syaitan ini, sehingga dia memperdaya. Sebahagian gangguan datangnya daripada waswasil khannas, daripada bisikan yang ditenggelam timbul. Waswasil khannas. Waswasil khannas ni kadang-kadang dia ketara, dia jelas. Kadang-kadang dia dalam selimut, tak kira siapa. Kadang-kadang waham ini sehingga dihinggapi oleh orang-orang yang berilmu, hatta beramal. Bukan sekadar ketika kat takbir yang kita nampak tu, ataupun bacaan berulang kali tu, ataupun ambil wuduk tidak cukup lebih pada 3 kali itu. Tapi waham ni dia boleh berlaku secara halusi. Macam kita buat keputusan, macam kita berfikir, rupanya ditenggelam timbulkan oleh pengaruh qarin. Termasuk juga di antaranya fitnah pengaruh syaitan. Kuncu-kuncu iblis laknatullah ni, subhanallahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Memang mereka beroperasi 24 hours. Kerajaan iblis di lautan, ada hadis berkaitan satu empire iblis laknatullah di lautan sana. Dan ada agensi yang dilantik meresak. Mereka melakukan operasi secara, kadang-kadang secara terang-terangan, kadang-kadang secara halusi maupun secara dalam selimut. Dan mereka boleh menyerang orang-orang yang statusnya orang awam, termasuk juga setinggi-tinggi pangkat. Dan paling mereka merancang, di antara rancangan mereka, agenda mereka, mereka akan cuba sesatkan yang kepala tu. Antara sasarannya yang kepala. Kerana bila pegang kepala, ekor akan mengikutlah. Macam kereta api, kalau kepala ke kanan, ke kiri, ke depan, memang ikutlah ekor. Itu strategi iblis laknatullah dan kuncu-kuncunya. Wal'iyadzubillah. Kemudian mereka akan dilemparkan ke dalam api neraka. Di sini Allah menyebut
mereka itu dimasukkan, akan tetapi bukan tidak, Allah tidak menyebut mereka itu dimasukkan dalam neraka, akan tetapi dilemparkan. Iza ulku fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghais. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, maka mereka akan mendengar suaranya yang amat mengerikan, sedang ia dalam keadaan menggelegak. Allahu Rabbi. Ini menunjukkan betapa hinanya mereka yang kafir kepada Allah, serta betapa kasarnya layanan yang diberikan kepada mereka yang engkar kepadanya. Apabila mereka telah berada dalam api neraka, akan terdengarlah suara api neraka yang mengerikan. Syahiqan menurut Muqatil. Kitab ini pada muka surat 39. Ada suara keluar daripada neraka. Ini suara neraka. Bila baca dan tadabbur ayat-ayat Allah, kadang-kadang suara neraka ni kedengaran. Inilah ayatnya, salah satu menggambarkan neraka ni ada suara, ada nafas dia, ada suruh tarik nafas dia. Begitu juga khabar-khabar basyirah yang mengembirakan, ada suara-suara ahli syurga dalam ilmu Allah ni, yakni kitab Allah Al-Quran ini. Jadi untung sungguh di antara kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala boleh memahami hakikat di balik tabir. Bila kita dalam keadaan tawajuh membaca ayat-ayat Allah, dia ada tu hikmah ada. Allah akan campakkan hikmah ni dirasai, sehingga dapat mengembirakan ataupun dapat menakutkan. Jadi kalau baca ayat ni, tu pentingnya setiap di antara kita memahami ayat yang dibaca, sekurang-kurangnya secara gambang, secara umumi, secara rambang, ayat tu berkaitan dengan apa. Pasal lama dah hidup ni, lama dah hidup ni, usia 40, 50, sampailah seusia kita masing-masing pada pagi ini. Tadi subhana rabbiyal azim, bagaimana digambarkan suaranya yang amat mengerikan sedangkan ia dalam keadaan menggelegak. Dan dinyatakan oleh Ibn Abbas menyatakan suara ngeri tersebut hanya dapat didengar ketika neraka menerima para kufar, seumpama pekikan bagal betina yang menginginkan gandum, sehingga teriakan tersebut tidak dapat melepaskan sesiapa daripada rasa takut. Itu pandangan Ibn Abbas bagaimana suara yang mengerikan daripada neraka Jahannam. Bunyi tersebut seolah-olah seumpama neraka itu sedang menggelegak panas. Di dalam tafsir Ibn Kathir menyatakan bagaimana Al-Sawri mengatakan seakan-akan neraka itu merebus mereka bagaikan biji-bijian yang sedikit direbus di dalam air yang banyak. Ayat tersebut tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menunjukkan betapa dahsyatnya azab yang diturunkan Allah. Bandingan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan di sini adalah seumpama air yang menggelegak ataupun minyak yang sedang dimasak untuk menggoreng sesuatu. Minyak panas dididihkan dalam beberapa ketika, beberapa tempoh, waktu itulah. Kemudian dimasukkan biji cempedak ke, ataupun pisang ke. Waktu itulah kita akan lihat, tukang masak ni akan lihat, kita pun tumpang tengok menggelegaknya air ataupun minyak yang mendidih. Subhanallah.
Rupanya ada satu ilmu, bila kita pandang apa pun, kita boleh connectionkan dengan alam. Satu alam berkaitan dengan alam akhirat. Untung sungguh sesiapa yang mempunyai mata hati akhirat, sehingga bila dia secara pengetahuan, ma'rifah dia tentang alam akhirat, yakni termasuk juga yaumuddin, yaumul ghasyiyah, hari pembalasan, maka semasa hidup ni bila tengok sesuatu teringat. Cuba praktikal perkara ni, bukan sekadar tengok langit, bumi dan sebagainya saja, mendatangkan perasaan kita betapa azimnya Allah, seumpama telah saya syarahkan sebelum ini, wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bagaimanakah langit ditinggikan, dan bagaimanakah gunung ganang ditegakkan, dan bagaimanakah bumi dihamparkan. Tapi rupanya tengok api, tengok seumpama air yang mendidih, minyak yang mendidih itu teringat. Ayat-ayat Allah telah memberi penerangan kepada saya dan kita semua. Dan kita baca surah Al-Mulk ini, saya pukul rata, saya anggap semua yang di depan saya ni baca. Baca. Jadi kalau nak test market, sila angkat tangan. Sila angkat tangan, sila turun tangan lah senang. Sila turun tangan. Siapa yang apa? Siapa yang tidak membaca surah Al-Mulk seumpama malam tadi, sila turun tangan. Siapa yang tidak membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni letih hamba ni, letih ni. Dia bila tok guru mari, ustaz mari, tok guru ni ataupun ustaz ni, mana-mana ustaz dah tak kira dah, dia mari habis teh dia royak ni. Azan lagi, iqamah lagi. Ada awak demo buat saja, tak tahu nak buat guana. Nampak macam faham dah. Nampak tu macam faham dah. Dah sebut dah. Sebelum ni baginda Nabi SAW tidak akan tidur melainkan Rasulullah akan baca surah Al-Mulk ni. Guana demo. Guana demo. Agak-agak dulu ke tidak? Rasulullah yang dijamin syurga, start daripada rambut Rasulullah hatta kulit baginda Nabi SAW, semua dia dijamin syurga, pun baca surah Al-Mulk ni. Kita ni duduk sedara mana? Kita ni berasa yakin kita ni lepas dalam azab kubur ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu jalan yang terbaik, taubatan nasuha. Ni niat ni, taubatan nasuha. Kerana Rasulullah ada baca tu secara berkala, Allahumma arzuqni taubatan nasuha, rezekikan aku taubat nasuha. Hikmah baca doa seumpama itu, sebenarnya Allah akan ilhamkan. Allah akan ilhamkan sampai maknanya amal-amal yang kita kadang-kadang rasa kita tahu perkara tu. Sunnah muakkad pula tu, sunnah yang dituntut. Surah ini dia akan memperjuangkan si pembaca sampai ke syurga. Bila satu kehidupan ni adalah satu perjuangan, maka baki hayat perjuangan kita ni lah kita nak landing time kan, supaya dalam keadaan yang terbaik, ahsanu amala. Ni macam saya di antara kita lah, ni pun Allah bagi tazkirah dah. Kesan daripada hikmah datangnya COVID-19 ini, sebenarnya nafas kita pun dah sangkut dah. Sangkut dah. Dengan kita pakai ikutlah SOP yang ada ni, pakai mask dan sebagainya, pakai pelitup muka ni. Perasan ke tidak? Selama ni
Ni baru pakai mah rasa ambo pakai pun rasa Allahu Rabbi, rasa napas tu tak berapa lepas. Ni depan kerana itu dah kita pun pakailah alhamdulillah untuk mengelakkan kesan side effect kepada orang lain dan sebagainya. Sebenarnya pengajaran yang baik dah. Rupanya satu hari nanti paling akan dirasai oleh orang seumpama orang yang lelah. Orang yang lelah, nyawa orang lelah ni, nak tahu nikmat nyawa ni, tengok orang lelah, tanya dia. Ataupun orang yang ketika diserang high attack, pressure tentang serangan jantung, waktu tu berpeluh. Dan kita sendiri secara majoriti ni boleh tafakur, bab berfikir ni. Rupanya depan mata kita pun kena pakai pelitup muka, pelitup mulut ni. Kenapa? Antaranya boleh kita fikir, napas kita jangan sampai peringkat sakarat. Sakarat nanti berayun. Saya dalam tempoh seminggu dua ni 5 ke 6 solat jenazah. Senang sendiri berapa hari gitulah. Balik Kelantan baru-baru ni mak saudara. 3 hari lepas tu, 2-3 hari tu nenek sebelah menyebelah pergi seorang-seorang. Sebelum tu jiran di taman, seorang demi seorang. Sebelum tu juga dikejutkan dengan perginya seorang isteri kawan yang saya kenal. Dia tak balik tapi isteri dia balik. Balik ke kampung, on the way dibentuk dan yang accident. Kerana apa? Kerana sebabnya maknanya untuk orang depan break mengejut. Jadi akhir ni driver ni dia mengelak ke kanan ke kiri tu, akhirnya bertemu dengan lori. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suaminya yang sakit ni ada rekod perubatan di hospital 3 ke 2 serangkai ni, panjang umurnya. Isteri yang pergi dulu, umur 40-an. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha. Niat jamak sekali kerana mati 4 orang. Accident itu 3 mati di tempat kejadian, seorang kembali ke rahmatullah setelah kejadian itu. 4 orang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum. Jadi minit-minit sebegini sebenarnya sangat bernilai. 7 minutes to 9 minutes. Take time, you can read al-muq. Betul ke tidak cikgu tu? Agak-agak lah. Jadi agak-agak lah. Maknanya baca pegang, letak. Kadang-kadang ada satu teknik di Johor Darul Takzim, selepas apa nama ni, selepas doa solat isyak, imam bawa. Saya kadang-kadang rehlah dakwah di Johor, rupanya ada juga satu pendekatan untuk menggalakkan. Maknanya sebelum kita, kadang-kadang itulah kita bila balik rumah, saya bila cek secara ilmu ni, secara umumi pun boleh juga dah cek. Rupanya rumah kebanyakan kita ni rumah banyak hantu banyak. Tu bila di rumah ni kadang-kadang rasa berat. Di masjid surau ringan sikit, tapi bila balik rumah tu segelintir orang lah, bukan semua orang. Mungkin di sini pakat balik tu boleh pegang Quran ke apa ke, jadi ataupun solat sunnah di rumah dan sebagainya. Tapi kalau yang hafal untung, hafal dia sambil, kadang-kadang sambil nak balik tu, katalah rumah dia, sambil nak jalan balik tu, pasal dia bila masuk rumah dia kata tak selamat. Dia rasa tak selamat pun, maknanya dia akan hanyut gitu. Baca 3 kul tu baca lagi, Ayatul Kursi tu baca, tapi nak baca suratul Mulk ni dalam 2 juga.
Jadi sambil berjalan tu, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambil berjalan. Rupanya sambil berjalan nak daripada surau ni, katalah rumah tu hujung sana. Habis tu boleh khatam tu. 30 ayat. 5 minit, 7 minit, 9 minit ya. Jadi yang mengangkat tu 15 minit lah kata. Subhanallah. Yang kita tengok handphone berjam berminit-minit tu sebelum tidur tu, apakah orang berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi satu homework untuk semua yang menyaksikan pertemuan pada malam ini. Malam ini malam pertama untuk kita istiqamah kan sampai ke mati. Amal sampai ke mati, ingat sampai ke mati. Allah Rabbi, pandai ambo mari sini. Ambo tadi pukul 5 tadi nak boleh sampai sini tadi. Sejam tu. Ambo nak rasa ni kena tekan 1.4 baru sampai ni. Memang tekan 1.4. Baru sampai, alhamdulillah. Jadi berbaloi kalau hak ni ucapan terakhir didengar oleh kalian semua. Kita tak tahu siapa dia pergi dulu, demo pergi dulu ke kau pergi kemudian. Kita tak tahu. Jadi jaga atas tu insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan ilham. Maka 10 ke 5 ke 10 minit sebagai khulasah ini kita ambil manfaat dalam satu syarah kitab Bidayatul Hidayah, mensyarahkan bagaimana juzuk menghuraikan intipati kitab Ihya Ulumuddin, bagaimana untuk kita bersahabat qarib dengan Allah. Ada suatu amalan, beberapa amalan sehingga saya dan di antara kita ni insya-Allah, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sebagai teman yang setia dalam kehidupan ini, teman yang selalu menemani bagi orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang selalu berusaha mempertingkatkan amalannya. Jadi rupanya Al-Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali menyatakan adanya adab kita sehingga boleh bersahabat dengan Allah secara qarib. Maka dibentangkan beberapa adab etika untuk kita mencapai makam ini. Di antaranya lah panjang perkara ini, tapi di antaranya bolehlah kita ambil satu kedua pada pagi ini, iaitu menenangkan anggota badan. Dalam banyak-banyak ni saya sengaja ambil poin ini, mungkin ada hikmahnya, iaitu menenangkan anggota badan. Dia bila nak bersahabat ni dia kena tenang. Jadi manakan seseorang itu nak dijadikan teman ataupun sahabat, melainkan perlunya ada hubungan yang menenangkan. Dan bagaimana nak menimbulkan ketenangan ini? Wasilah dengan apa? Iaitu di antaranya zikir. Dan zikir yang aulawiyat, yang begitu azim, iaitu wasilah dengan ilmu wahyi, membaca ayat-ayat Allah. Seumpama surah Al-Ikhlas, ni ringkas-ringkasnya sebagai contoh. Seumpama baca ayatul kursi, walaupun satu ayat berada pada dalam suratul Baqarah ayat 255, tapi kita baca, kita faham, lain dengan kita baca sekali. Tu pentingnya imam yang jadi imam. Dia bukan baca sekadar sekali lalu je, tapi dia kena alim. Dia kena memahami hakikat-hakikat tertentu di balik tabir itu ada. Bagaimana bila imam khusyuk, insya-Allah dia boleh memberi kesan kepada makmum. Jadi imam semua, termasuk saya dan kita semua, kita kena kemaskan skru. Masih longgar lagi. Termasuk saya yang bercakap ni masih longgar lagi. Bila kita baca seumpama ayatul kursi ataupun beberapa kebanyakan ayat dah, boleh katakan semua ayat, bila kita tadabbur, dia hasilnya boleh menenangkan jiwa. Bila hati ni tenang,
ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bila hati ini tenang, subhanallah, maka setiap anggotanya akan tenang. Kerana hati ini sultan yang memerintah semua esko-esko yang berada pada telinga yang mendengar, mata yang melihat, lidah yang bercakap, tangan dan kaki yang diguna pakai. Kerana apa? Hati itu tenang. Jadi antara adab kita iaitu menenangkan anggota badan ini. Waktu solat, waktu luar solat, cool down, bawa tenang. Apa saja yang berlaku, seboleh mungkin kita minta Allah tenangkan kita. Kadang-kadang kita nak cuba kita memang minta Allah, ya mukallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya apa lagi? Bacaan-bacaan yang menyentuh soal hati. Jadi kadang-kadang peristiwa-peristiwa ini menguji saya di antara kita. Waktu itu tenangkan anggota badan ini, minta pertolongan Allah. Bila kita berusaha menenangkan anggota badan ini, tenang ni termasuk panca indera kita ni kena tenang. Kalau kita tak berhati-hati, memang kita akan tergelincir, terlajak dan sebagainya. Dan yang terakhir pada pagi ini iaitu segera mengerjakan perintah, bersegera melakukan sebarang apa yang Allah telah perintahkan. Itulah nilai takwanya sebenarnya. Bila kita berusaha mencapai satu keadaan, apabila dikhabarkan perkara-perkara yang hasanah, maka kita segera lakukan. Yang untungnya saya dan kita semua. Dan hikmahnya kita akan mendapat hubungan yang intim dengan Allah Azza wa Jalla bila bersegera. Di antara penyakit mutahirin ini, penyakit akhir zaman ini, majoriti umat menangguhkan amal. Satu penyakit di antara penyakit batin, penyakit hati, iaitu menangguhkan amal. Bukan tak rajin, dah baik dah. Dah baik dah, kata di antara kita ni, dah baik dah, ada potensi baik, soleh-solehah, ada dah tanda-tanda. Tapi kita boleh naikkan lagi taraf. Tingkatan tahun ini dah 1442 Hijriah dah. Meninggalkan tahun-tahun yang lalu. Sampai tahap maknanya berada pada zon wawasan 2020 dengan ton-ton pun sampai ni. Kita ingatkan tak sampai tu. Ya ke tidak, dengan bukan saja kita sampai, dengan orang yang mewar-warkan wawasan 20 pun sampai. Jadi khulasahnya, kesimpulannya, maknanya semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka segera dapat poin pada pagi ini, walaupun beberapa poin pada pagi ini, paling kurang pun 3 flashback balik. Tadi homework dia mulai hari ni, malam ni, maknanya ada usaha membaca suratul Mu'min walaupun tidak hafal. Tengok kan ada handphone tu, guna handphone lah. Kadang-kadang payah nak buka Quran, payah. 2 Ramadan ni dalam 2,5 orang lah, segelintir orang. Tapi sebab kebanyakannya berat juga nak buka. Tapi handphone boleh. Handphone ni siang, malam, pagi, petang, sambil makan pun handphone dah. Apa dipanggil, breakfast, lunch, evening dia panggil apa? Dinner. Betul cikgu? Dinner lah. Evening, night. Jadi subhana rabbiyal azim, nak menyatakan apa? Segera melakukan perintah apa tadi? 2, iaitu berkaitan dengan usaha menenangkan anggota tubuh kita ini, melakukan amal taat. Tinggalkan sedaya upaya apa yang Allah larang, insya-Allah tenang. Kemudian kita segera melakukan sebarang
apa yang boleh kita usul lakukan. Sehingga maknanya Allah gazetkan saya dan antara kita ini sebagai apa? Sebagai ahlul jannah. Wawasan dan makam tingkatan kemerdekaan yang hakiki, iaitu bila mana kita mendapati seumpama ayat Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada bakaran azab api neraka Allah. Jadi saya dan kita semua bertanggungjawab sebagai ketua keluarga. Kita pastikan sedaya upaya hayat kehidupan ini kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita. Bila pakat jaga, kemudian memberi kesan kepada umat di luar, termasuk maknanya ahli keluarga ni adik-beradik kita, dan saudara mara kita, hatta sesiapa saja, sahabat-sahabat kenalan, dan sebagainya. Hatta dia boleh memberi kesan kepada orang yang bukan Islam. Orang yang bukan Islam pun boleh, kerana hasil daripada wasilah akhlak yang soleh, akhlak yang mahmudah, akhlak yang mencapai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, memberi pengajaran kepada orang bukan Islam untuk maknanya mereka juga dalam diam, dan tidak mustahil orang bukan Islamnya bila mana Allah kendaki, Allah beri taufik hidayah, dicampakkan nur iman, nur Islam, sampai nur sakinah terkesan pada mereka. Jadi cukuplah sekadar ini. Mudah-mudahan bicara ini mengundang sedikit sebanyak ilmu dari sisinya untuk kita beramal dengan sedaya apa yang kita mampu, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Kita tutup sedikit dengan lafaz ini seringkasnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udzu bika min syarri ma sana'tu, wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala pujian baginya. Adada khalqihi, sebanyak bilangan makhluk yang diciptakannya. Wa ridha nafsihi, sebanyak bilangan hamba yang Allah redha, bilangan yang diredainya. Wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi, seberat timbangan arash. Wa midada kalimati, sebanyak dakwat pena kalamnya, kalam Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala
ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله والله أعلم.